KPM. Indah buana juga angkasa, tidak terkira beribu batu. Dadah durjana perosak bangsa. Murid terleka, mengapa begitu? Wah, pandainya Eli berpantun. Boleh tak cikgu beli pantun daripada Eli? Boleh, cikgu. Baiklah. Harum mawar pandang tak jemu, disimpan rapi di dalam kaca. Murid terleka, kurangnya ilmu, pendidikan kesihatan merungkai punca. Wow, hebatlah cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum adik-adik yang sedang menonton teras di Didik TV KPM. Sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan juga cikgu yang cantik manis, cikgu Hafiza. Baik, cikgu. Hari ini kita akan sama-sama belajar untuk mata pelajaran Bahasa Melayu dan Pendidikan Kesihatan. Untuk topiknya, katakan tidak. Katakan tidak ni terhadap apa yang telah kita sampaikan menerusi pantun tadi. Tapi sebelum itu, kita nak berkenalan dulu dengan cikgu yang cantik manis kita pada hari ini. Jom sama-sama kita saksikan profil guru. Okey, itu dia. Wow, hebatlah cikgu. Bukan calang-calang ni. Baik cikgu, sebelum kita memulakan pembelajaran, apa kata saya nak memulakan SOP kita dulu? Okey. Okey, pertama sekali kita kena sentiasa menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal 1 meter, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan sentiasa memakai pelitup muka setiap kali kita nak keluar dari rumah. Dan pastikan nak keluar tu bila ada hal yang penting sahaja. Bila perlu sahaja. Sama-sama kita bantu untuk kurangkan kes kita setiap hari. Baik, saya akan sanitasi tangan saya dulu. Kemudian giliran cikgu, boleh? Alright. Okey, silakan cikgu. Okey, terima kasih Eli. Sama-sama. Okey, cikgu. Kita tidak berdua. Ya. Kita bersama dengan askar-askar comel cikgu ni. Ya. Yang turut sama-sama akan belajar dengan kita untuk mata pelajaran pada hari ini di dalam talian. Mereka ini daripada sekolah, ada macam-macam sekolah cikgu ya? Ya, ada berbagai-bagai sekolah. Ada dari Johor, ada dari KL dan ada dari Kelantan. Wow, ni umur berapa semua ni cikgu? Semua tahap 1. Tahap 1, comelnya. Okey, mari kita berkenalan dengan murid-murid dalam talian kita. Itu dia. Cikgu boleh mulakan dengan anak murid yang pertama ni. Allah, hai. Siti Hajar. Cikgu, silakan. Ya, silakan. Silakan Siti Hajar. Diri. Assalamualaikum. Hai semua. Saya Siti Hajar binti Mat Razi dari SK Seri Tengah Yong Peng Johor. Boleh panggil saya Hajar. Allah, comelnya. Terima kasih Hajar. Seterusnya cikgu, kita ada Muhammad Ryan. Adik Akil. Akil dulu. Baik, kita mulakan dengan Akil dulu. Hey. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Akil Fakri bin Rashidi dari SK Yong Peng Johor. Boleh panggil saya Akil. Hai Akil. Comel tanja Akil. Baik cikgu. Seterusnya cikgu. Seterusnya, dipersilakan Ryan. Assalamualaikum semua. Hai. Salam. Nama saya Muhammad Ryan bin Muhammad Rahimi dari SK Seri Tengah. Boleh panggil saya Ryan. Kak sukalah dia punya tengkolok tu. Baik, seterusnya. Seterusnya, dipersilakan Khairin. Khairi, Nama saya Nur Khairi Mirza binti Ali dari Sekolah Kebahasaan Airanas. Boleh panggil saya Khairin. Khairin. Wah, di sini ada selimpang comelnya. Bagus. Seterusnya, persilakan Zarif. Hai semua, saya Zaiman bin Muhammad Zaidi. Saya bersekolah di SK Ibramat Kuala Lumpur. Boleh panggil saya Zarif. Zarif. Hai Zarif. Dan yang terakhir adalah adik Ish Arami. Ish Arami.
Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Nama saya binti Daud dari Sekolah Kebangsaan Seri Teluk. Boleh panggil saya Okey, comelnya lah. Ya Allah. Hai. Masing-masing ada orang kata headgear di atas ya. tanjak tersendiri. Kita pun sendiri ada ni, panggil apa ni cikgu? Ini sanggul tak Sanggul. ya? Biasanya majlis perkahwinan, Ya. majlis-majlis tertentulah kita pakai kan. Jadi hari ini disebabkan kita akan sama-sama belajar untuk mata pelajaran Bahasa Melayu dan Pendidikan Kesihatan. Jadi disebabkan itu, kita memakai orang kata sedikit sebanyak pakaian rasmi tradisional kita sendiri. Ya. Okey cikgu, jadi hari ini apa yang kita akan sama-sama belajar? Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan bahan-bahan ketagihan. Wow. Iaitu yang pertama ialah tembakau, kedua ialah dadah, dan yang ketiga ialah alkohol. 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 Ya. Wow. Okey. Jadi sebelum itu kita nak saksikan dulu tengok berborak-borak dia dekat dalam talian tu. Jadi kita borak sama-sama ya. Kita saksikan dulu Vox Pop yang kita sediakan. Mari kita saksikan. Apa pendapat saya tentang rokok? Sebagai murid, rokok boleh menyebabkan banyak penyakit seperti batuk, asma, kanser paru-paru. Selain itu, rokok boleh jadikan gigi kita karat dan nafas jadi busuk. Asap rokok pula boleh mencemarkan udara dan persekitaran. Alkohol tu arak kan? Arak tu haram. Tak boleh minum tau. Kalau kita minum, nanti boleh memabukkan. Lagipun tak baik untuk kesihatan. Jadi, kawan-kawan jangan sesekali cuba alkohol tau. Apakah yang kamu faham tentang dadah? Dadah ni dia bahaya. Itu salah di sisi undang-undang, salah di sisi agama. Dadah dapat mengkhayakan siapa-siapa yang ambil dia. Macam boleh memabukkan, boleh mengkhayakan. Kesan dia ni memang bahaya. Macam dia kesan-kesan dia boleh bunuh diri, boleh merompak, boleh curi duit, boleh rompak beg dalam orang sebab nak duit untuk beli dadah tu. Baik, itu dia Vox Pop berkenaan dengan pendapat orang ramai tentang apa yang anda faham berkenaan dengan dadah, rokok dan alkohol. Okey, kita nak bersama dengan cikgu. Cikgu ada nak tunjuk sesuatu dengan kita hari ini? Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang tadi bahan ketagihan, tembakau, alkohol dan dadah. Dan nanti di akhirnya murid dapat mengetahui apakah bahaya pengambilan bahan ketagihan tersebut dan juga untuk menilai kepentingan berkata tidak kepada bahan ketagihan tersebut. Dan juga SP kita pada Bahasa Melayu ialah melafaz dan mengenal ciri-ciri pantun. Kita akan belajar tentang bahan ketagihan ini melalui pantun. Wow. Baiklah, ini adalah yang kita akan pelajari pada hari ini. Tembakau, alkohol dan dadah. Baiklah, Eli, hari ini kita akan mempelajari bahan-bahan tersebut daripada pantun. Ini adalah pantun berapa kerat, Eli? Pantun 4 kerat. Pantun 4 kerat, pandai Eli. Jadi baris yang pertama dan kedua itu adalah pembayang dan baris ketiga dan yang keempat itu adalah maksud. Jadi untuk pantun yang pertama ni, Eli, tadi anak-anak dah dengar cikgu dan juga kakak Eli berpantun. Jadi kita try. Siapa dulu nak mencuba membaca pantun? Okey, sebelum kita sama-sama membaca pantun, kita nak berehat seketika, boleh cikgu? Okey. Okey, kejap lagi kita berpantun sama-sama dengan adik-adik di rumah juga. Jadi teruskan menonton Teras di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teras di Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli Arifin dan juga Cikgu Mimi Hafizah yang manis pada hari ini. Sama-sama kita akan belajar untuk mata pelajaran Pendidikan Kesihatan dan Bahasa Melayu. Jadi untuk topik kita hari ini adalah katakan tidak. Katakan tidak kepada apa, Cikgu?
Bahan yang menyebabkan ketagih iaitu pertama ialah tembakau, alkohol dan juga dadah. Dadah. Baik. Tadi cikgu ada bagi tahu yang cikgu nak sampaikan pantun bersama dengan murid-murid dalam talian kita pada hari ini. Okey, jadi hari ini kita akan belajar bahan ketagihan tersebut daripada pantun kerana kita nak di akhir nanti murid dapat melafaz pantun dan juga mengenal ciri-ciri pantun. Baiklah, jadi untuk pantun yang pertama ni siapa yang nak cuba? Dipersilakan. Ada yang nak cuba? Siapa? Silakan Haja. Okey, bagus. Haja. Sila Haja. Cantik sungguh bunga dahlia, sayang mati dimakan bebiri. Andai hidup ingin bahagia, hindari tembakau, puasa diri. Okey, bagus. Sepandai Haja berpantun. Okey. Jadi, pantun yang pertama ni berkaitan apa Haja? Kaitan pasal tembakau. Tembakau. Okey, bagus Haja. Jadi Haja faham maksud pantun tersebut. Seterusnya kita ke pantun seterusnya, Ellie. Okey. Jadi ada anak-anak yang nak cuba? Persilakan. Saya, cikgu. Bagus, Ryan. Dipersilakan, Ryan. Hanyut kertas di dalam botol, terumbang ambing di tengah lautan. Wahai kawan, jauhi alkohol kerana merosak masa hadapan. Okey, pandai Ryan berpantun, Ellie. Baiklah, Ryan, pantun ini berkaitan apa? Berkaitan dengan alkohol. Bagus. Okey, berkaitan tentang alkohol. Baiklah, cikgu seterusnya ke pantun yang ketiga. Dipersilakan anak-anak. Bagus. Akil. Dipersilakan Akil. Jebat derhaka berpaling tadah, menuduh tua melanggar sumpah. Kalau sudah ketagih dadah, bangsa musnah, negara pun punah. Okey, bersemangat Akil baca. Tadi Kak Ili ingat Akil nak bersilat sekali tadi. Bagus betul. Alright. Okey, jadi Akil, pantun ni berkaitan apa, Akil? Pantun ini berkaitan dadah. Okey, bagus Akil. Pantun ini berkaitan dadah. Okey, cikgu. Jadi memandangkan ramai murid-murid dah cuba berpantun, Kak Eli nak pantun jugalah. Boleh, apa cikgu? salahnya. Jadi Eli try pantun ni, Eli. Baik. Berjalan jauh terasa lelah, duduk bersimpuh di tepi tuba. Tembakau, alkohol dan juga dadah, jangan didekat, jangan dicuba. Pandai Eli. Sedap Eli membaca pantun. Jadi di sini kita dapat melihat anak-anak dapat melafaz pantun dengan intonasi yang betul dan juga dapat mengenal ciri-ciri pantun. Okey, jadi daripada pantun-pantun tersebut ada 3 bahan ketagihan yang kita pelajari pada hari ini. Pertama apa, Eli? Pertama dadah. Okey, dadah. Tembakau. Alkohol dan juga dadah. Okey, baiklah. Jadi kita telah berpantun. Jadi untuk sekarang cikgu akan cikgu pula ada pantun lagi. Cikgu sambung. Slide yang seterusnya iaitu berkaitan dengan apakah itu bahan ketagihan pertama iaitu tembakau. Okey, tembakau ini pernah nampak tak tembakau sebelum ini, Eli? Cikgu tanya saya? Ya. Sudah tentu saya pernah nampak. Okey, jadi ini pokok tembakau kalau kita tengok dalam slide. Sebenarnya tembakau ini diambil daripada daun dan dikeringkan. Tanaman ini boleh menyebabkan ketagihan. Okey. Terutama jika kita kerap mengambil dan bila kita kerap mengambil, dia juga boleh menjadi kepada kebergantungan. Dan cara tembakau ini digunakan ialah dengan dikunyah ataupun dihisap. Di bawah kalau kita lihat jenis-jenis tembakau, yang pertama ialah rokok. Rokok moden yang biasa kita nampak sekarang ni. Kemudian cerut. Rokok pipe dan juga shisha. Shisha ni dia memang ada macam-macam rasa. Okey. Baiklah, Eli.
dan anak-anak sekalian, cikgu masuk kepada bahan ketagihan yang kedua, iaitu alkohol. Alkohol ni ialah minuman keras yang pastinya boleh memabukkan kerana alkohol ini mengandungi etanol yang boleh memabukkan dan berbahaya jika diambil dalam dos yang banyak. Dan ia juga dapat memberi kesan yang tidak baik kepada tubuh badan kita. Kemudian kita juga akan mempelajari apakah jenis-jenis alkohol, iaitu yang pertama ialah whisky, beer, wine dan brandy. Jadi jenis-jenis alkohol ini biasanya dibuat daripada bijirin, daripada beras, ataupun ada juga seperti wine daripada anggur. Di mana dia melalui proses penapaian yang lama dan jika diambil akan menyebabkan mabuk. Jadi ini adalah bahan ketagihan yang kedua, iaitu alkohol. Seterusnya cikgu ke slide yang seterusnya, iaitu apakah itu dadah. Dadah ni ialah bahan kimia yang pastinya sangat berbahaya anak-anak kepada kita. Dan tetapi dadah ini juga ada juga daripada tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti heroin dan morfin ni, dia berasal daripada pokok popi. Daripada pokok popi itu diproses, kemudian dijadikan heroin dan juga morfin. Dan ada juga dadah jenis yang lain, iaitu ganja. Ganja ni kalau kita pernah dengar Ellie, marijuana ataupun cannabis. Itu adalah ganja. Ganja ni diproses dan kemudian biasanya dia ni dihisap. Dan ia juga boleh menyebabkan ketagihan jika diambil berlebihan, juga akan memberi keadaan kita bergantung kepada dadah tersebut. Dan biasanya heroin, morfin ini disuntik ke dalam badan. Ada juga yang jenis kapsul dan ada juga yang jenis tablet. Baiklah Ellie, kita telah mengetahui anak-anak, kita telah mengetahui tentang apa dia bahan-bahan ketagihan, dan sekarang cikgu akan masuk kepada apa bahayanya tembakau terhadap diri kita dan juga orang lain. Takut saya tengok. Seram saya tengok. Itu apa tu cikgu? Ini adalah paru-paru. Nampak tak? Ini paru-paru kita yang biasa. Ini adalah paru-paru mereka yang hisap rokok, yang mengambil tembakau. Nampak tak beza warna tu? Sangat jauh berbeza. Bahayalah tembakau ni. Pada diri sendiri, pertamanya ialah apabila kita merokok, anak-anak, akan menyebabkan penyakit jantung. Kerana salur darah kita tu dia akan mengecil. Jadi jantung akan bekerja keras untuk mengepam darah, dan itu yang menyebabkan jantung kita sakit. Dan ia juga boleh menyebabkan penyakit stroke. Dan yang paling kita takut Ellie, anak-anak, kanser. Bukan setakat kanser paru-paru je, tapi ada kanser mulut, kanser kerongkong dan sebagainya. Dan anak-anak yang paling penting, dia sangat membazir. Sebab duit kita habis untuk membeli rokok. Jadi faham anak-anak? Faham apa yang cikgu terangkan? Adik dalam talian faham? Okey, bagus. Faham cikgu. Alhamdulillah. Baik. Kalau faham, cikgu terus kepada bahaya tembakau kepada orang lain. Ellie? Okey. Pertama sekali asap rokok lah Ellie. Okey. Asap rokok, kita kalau berdiri sebelah orang asap rokok pun kita tidak selesa kerana baunya mengganggu kita. Dan sebenarnya mereka yang tidak menghisap rokok ni, jika bersama dengan mereka yang merokok, kita pun akan mendapat kesan yang sama seperti mereka juga, iaitu kita ni dipanggil perokok pasif.
Pasti. Kita tidak merokok tapi kita dapat kesan yang sama seperti mereka. Orang kata dalam bahasa Inggeris disebut second smoker. Ya. Baiklah Eli. Seterusnya, bahaya alkohol. Alkohol ni kalau dalam kita sebagai orang Islam haram untuk mengambilnya, tapi agama-agama lain pun mereka tidak mengambil alkohol, dinasihatkan tidak mengambil alkohol kerana ada banyak keburukannya. Kepada diri sendiri, yang pertama, memabukkan. Kerana alkohol ini mengandungi etanol yang berbahaya. Dia akan membawa kepada kerosakan jantung. Kemudian jantung kita akan berdegup kencang dan merosakkan usus. Seterusnya, kepada orang lain, sudah tentu bau yang tidak menyenangkan. Eli. Kita kalau berdiri pun sebelah mereka, bau yang kurang senanglah, busuk dan juga boleh membahayakan kerana orang yang mengambil alkohol ni dia sebenarnya membahayakan diri dia sendiri dan orang lain. Bagi contohlah, cikgu bagi contoh memandu kereta. Dia memandu dalam keadaan yang mabuk dan dia juga boleh dalam masa yang sama membahayakan orang di sekelilingnya, pengguna jalan raya yang lain. Jadi ini bahayanya kita mengambil alkohol. Baiklah, cikgu terus ke bahaya dadah. Dadah ni adalah musuh nombor satu negara. Jadi jangan sekali kita cuba dadah. Bila kita cuba, susah Eli nak kembali semula ke pangkal jalan, orang kata. Betul. Pertamanya ialah dia menyebabkan ketagihan. Dan orang yang mengambil dadah ini dia tidak terurus. Dia tak jaga diri dia sehingga boleh menyebabkan kurus. Dan tidak bertanggungjawab. Bukan terhadap diri sahaja, juga terhadap orang lain. Dan jika diambil dalam jumlah ataupun dos yang lebih, boleh membawa maut. Faham ya anak-anak? Adik-adik faham? Faham, alhamdulillah. Cikgu pastinya faham, cikgu. Okey. Cikgu, saya nak tanya satu soalan dekat murid-murid dalam talian. Boleh cikgu? Okey. Adik-adik dalam talian boleh dengar Kak Eli? Dengar. Pandai. Okey. Kak Eli nak tanya satu soalan dekat adik-adik. Okey, apa antara bahayanya dadah? Salah satu, kenapa bahayanya dadah kepada diri sendiri? Cikgu baru terangkan tadi. Satu dia apa? Mungkin siapa nak jawab? Angkat tangan. Siapa nak jawab? Pandainya Ryan. Okey. Ketanggih. Ketagih. Pandai. Ryan ketagih. Okey, betul Eli. Okey. Betul Terusnya cikgu. Ketagihan. Ya, jadi memang betul lah dadah ni memang menyebabkan ketagihan. Jadi Eli faham tak cikgu Faham, ada tadi? Cikgu. Saya ada soalan untuk cikgu. Boleh. Adakah ketagihan yang cikgu maksudkan ni dia tidak boleh baik langsung ke atau macam mana? Ya, bila kita dah cuba untuk mengambil dadah, ketagih, memang susah untuk pulih. Mungkin boleh pulih Eli, tapi memakan masa dan rawatan. Jadi sebab tu kita jangan sesekali untuk cuba dadah. Macam mana pula dengan dadah dan juga alkohol, cikgu? Ya. Ketagihan tu boleh dibaik ataupun boleh dibaik pulih ke ataupun bagaimana? Ya, dadah ini kalau kita ambil, dia akan menyebabkan kita jadi tidak boleh tidak boleh menjadi diri sendiri lah. Ya, normal. betul. Kita tidak dapat berfikir dengan baik, Eli. Alkohol dan juga rokok, cikgu? Macam mana pula ketagihan Sama juga. Bila kita sudah merokok, kita ketagih. Jadi kita akan berfikir untuk beli lagi. Rokok. Begitu juga alkohol. Bila kita sudah ketagih, kita akan cuba juga sedaya upaya untuk membeli alkohol itu. Jadi itulah ni namanya. Namanya ialah kebergantungan. Okey. Cikgu, kita nak berehat seketika, cikgu? Ya. Boleh? Boleh. Kita kembali selepas ini di Teras di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM.
TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas sekarang sebabnya kita akan sama-sama belajar untuk mata pelajaran pendidikan kesihatan bahasa Melayu di dalam Teras Didik TV KPM. Bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan juga cikgu yang manis, Cikgu Mimi Hafiza. Okey, cikgu, tadi cikgu ada terangkan tentang bahayanya dadah, alkohol dan juga tembakau. Dan sekarang ini kita nak sambung pula kita punya pembelajaran kepada apa ni cikgu? Okey, untuk segmen ni Eli, kita akan belajar tentang kepentingan. Katakan tidak pada tembakau, alkohol dan juga dadah. Ini pentinglah untuk kita ya, sebab kita nak mengelak daripada orang lain mengambil kesempatan terhadap kita. Kadang kita dah menjaga diri kita dengan baik tetapi gangguan daripada orang di sekeliling. Jadi pertama sekalinya apabila ada kawan-kawan kita, ya anak-anak di sekeliling kita yang mengajak kita untuk merokok atau untuk mencuba alkohol atau untuk mencuba dadah, pertama sekalinya kita mesti berani katakan tidak. Tapi Eli, tidak ni dia lebih kepada verbal, kepada lisan. Kalau kita kata tak nak pun, itu dah bermaksud kita katakan tidak kepada dadah. Tak naklah, saya tak naklah saya tak nak isap rokok, minta maaflah saya tak nak isap rokok. Jadi itu pun telah menggambarkan kita berkata tidak mahu kepada bahan ketagihan tersebut. Dan yang kedua, kita perlu tegas. Jangan kita tak apalah, cuba dulu. Macam cikgu kata tadi jangan sekali-sekali cuba. Kawan kata cubalah rokok ni sikit. Okeylah, cubalah. Tak nak macam tu sebab bila kita dah cuba, mungkin kita nak lagi hisap rokok dan juga bahan-bahan ketagihan yang lain. Dan ada juga dari jenis selain verbal, dan juga ada juga daripada body language, bahasa badan. Contohnya kita tutup mulut ke ataupun kita beredar daripada kawan tersebut, itu juga menggambarkan pendirian kita untuk berkata tidak kepada bahan ketagihan tersebut. Biasanya kalau dekat kita berada di kedai makan, saya sendiri akan macam bagi signal asap. Jadi kawan-kawan ataupun orang sekeliling dah fahamlah. Jauhkan sikit ataupun buang rokok tersebut. Yang paling penting sebenarnya anak-anak, untuk kita berkata tidak tu, biarlah dalam bentuk yang berhemah. Contohnya macam Mila, kita dah tahu kawan kita tu dia memang suka hisap ganja. Petang tu dia kata, okey, boleh tak ikut saya nak ajak awak pergi satu tempat. Kita dah tahu dia macam tu. Jadi kita cari helah. Heli. Minta maaflah, petang ni saya tak dapat nak pergi bersama dengan awak. Nak ikut ayah ke pekan contohnya. Itu pun salah satu daripada kemahiran psikososial kita untuk mengelak diri daripada bahan-bahan ketagihan. Dan pendirian kita, yang pertama pendirian kita untuk berkata tidak kepada tembakau, alkohol dan juga dadah. Dan anak-anak, yang paling penting, kalau kita tak tahu buat apalah Heli, maklumlah budak-budak kecil kan, kecil lagi kan, takut. Kadang-kadang kita takut kawan kita tu lebih berumur daripada kita. Jadi apa kita nak buat? Anak-anak rasa-rasa kita nak buat apa? Siapa boleh jawab? Laporkan kita Zarif nak jawab cikgu? Zarif nak jawab. Bagus Zarif. Perlu kita lakukan Zarif. Silakan Zarif. Lakukan kepada ibu bapa. Bagus Zarif. Zarif maksudnya Zarif faham apa yang cikgu ajar hari ini. Jadi yang paling penting anak-anak, kita perlu laporkan kepada ibu bapa ataupun kalau di sekolah kalau di sekolah kita laporkan kepada guru untuk tindakan yang selanjutnya. Baiklah Eli, kita dah belajar tentang pendirian untuk mengatakan tidak kepada tembakau, alkohol dan dadah. Jadi hari ini cikgu nak uji anak-anak sama ada faham tak apa yang cikgu ajar melalui satu permainan Eli. Kita nak bermain sikit. Boleh Eli? Boleh cikgu. Saya suka main permainan. Okey, jadi Eli bersama-sama dengan Eli, kita ada ball kat situ. Oh ini. Okey, Eli buka tutup dia tu. Buka. Okey. Tutup mata Eli. Buka je tutup je Eli.
Okey. Eli tutup mata, Eli. Tutup mata? Tutup mata. Oh, okey, tutup mata. Okey. Pilih bola mana. Rasa-rasa. Warna apa tu? Okey. Okey, Eli. Saya pilih warna ini. Okey, Kak Eli dapat warna oranye. Warna jingga. Okey. Jadi Eli, dan anak-anak, pada cikgu ni kita ada permainan kad situasi. Jadi Eli dapat warna hijau. Ya. Cikgu Hijau? akan Jingga? ambil. Warna jingga? Warna jingga, warna hijau. Hijau tu dia punya background tu, cikgu. Eli, sorry. Warna jingga, Eli. Okey, cikgu akan bacakan ya? Ya, jadi persilakan Eli. Saya bacakan. Untuk baca soalan. Baik. Wow. Siapa nak cuba tu? Okey, sekiranya Kak Eli bacakan ya? Ya. Bersedia adik-adik? Sekiranya ada rakan kamu mengajak kamu ke tempat sunyi dan mengajak kamu menghisap ganja, apa tindakan kamu? Siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Siapa Zarif lagi sekali. Zarif, baguslah Zarif ni. Silakan Zarif. Tidak, saya tak akan ikut pujukan kawan saya kerana dadah itu membahayakan kesihatan kita dan saya akan melaporkan kepada guru atau ibu bapa. Okey, betul Eli, betul. Jadi kita mesti katakan tidak. Mesti katakan tidak. Okey, bagus saya. Bagus Zarif percubaan yang baik. Okey, baiklah Kak Eli. Ambil lagi sekali. Ambil lagi Kak Eli. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling bawah lah. Ya. Warna merah. Warna merah. Jadi cikgu akan ambil soalan daripada ni. Sampul warna merah. Sampul warna merah. Silakan Eli. Terima kasih. Okey. Sedia Kak Eli baca. Kamu sedang menunggu bas. Tiba-tiba seorang lelaki dewasa menghulurkan kamu tin minuman keras. Kamu kenal logo minuman keras itu. Apa tindakan kamu? Siapa nak jawab? Siapa nak cuba tu? Khairin. Khairin. Dipersilakan Khairin. Silakan. Tidak, saya sesekali tidak akan menerima minuman keras itu. Kerana saya tahu hukumnya haram untuk saya sebagai orang Islam. Lagipun ia boleh memabukkan. Betul. Pandai beri tepukan sikit Eli. Bagus. Dan juga Zarif tadi. Sebab dapat menjawab dengan baik. Jadi betul lah kita mesti berkata tidak pada bahan-bahan ketagihan tadi. Okey. Ada lagi cikgu? Lagi. Seronok Eli main. Seronok. Saya main lagi. Jadi Eli silakan. Saya pilih lagi bola. Saya pilih warna biru. Biru. Baiklah biru. Tinggal satu je Eli. Baiklah. Ngam-ngam pula saya ambil warna-warna ni cikgu ya. Silakan Eli. Terima kasih. Okey, bersedia? Kak Eli bacakan. Abu mengajak kamu keluar. Sampai di satu tempat yang sunyi, dia menghulurkan kamu rokok. Apa tindakan kamu? Siapa nak cuba? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Arami. Arami. Silakan Arami. Tidak, saya sesekali tidak akan menerima ajakan Abu untuk menghisap rokok. Saya akan melaporkan pada guru. Betul. Betul. Apa yang Arami jawab tu perlu katakan tidak dan laporkan kepada guru. Ataupun kalau di sekolah lah, kalau di rumah kita ibu laporkan bapa. kepada ibu bapa. Baiklah. Jadi Eli, kita telah bermain kad tersebut bermaksud semua anak-anak dapat menjawab dengan baik Eli. Alhamdulillah. Alhamdulillah, maksudnya mereka memahami. Ya, maksudnya mereka faham tentang tajuk pelajaran kita pada hari ini. Okey. Seterusnya cikgu, ada permainan yang kita akan sama-sama lagi bermain ke?
kita dah habis permainan ni, Ellie. Cuma cikgu ada beberapa soalan lah untuk menguji lagi anak-anak. Boleh. Pertama sekali cikgu nak uji Ellie. Cikgu uji saya? Alamak, takutnya. Okey, Ellie. Katakanlah ada orang di sekeliling Ellie yang mengajak Ellie untuk mencuba. Contohnya mencuba merokok. Jadi selain daripada berkata tidak tu, apa tindakan Ellie? Selain daripada berkata tidak, sebab kita dah belajar tadi ada verbal, ada body language, ada helah dan sebagainya. Jadi Ellie, bagaimana tindakan Ellie rasanya? Disebabkan saya seorang yang dewasa, kalau adik-adik comel, adik-adik kecil kita ni, mereka perlu melaporkan kepada ibu bapa ataupun guru. Disebabkan saya seorang yang dewasa, saya harus membuat keputusan dengan saya sendirilah. Jadi saya akan menasihati dan berkatakan tidak dengan cara yang orang kata berhemah lah, supaya tidak menyinggung perasaan. Dan menasihatkan, bagi tahulah apa keburukan rokok terhadap kesihatan kita sendiri. Betul Ellie. Jadi jawapan Ellie itu betul. Jadi yang pentingnya, walau apa pun cabaran ataupun cabaran daripada luar terhadap kita, jadi kita perlu mengatasi dengan cara yang baik. Jadi penting untuk anak-anak sebenarnya menolak ajakan itu dengan cara yang berhemah. Dan kita mesti katakan apa, Ellie? Katakan tidak. Katakan tidak kepada bahan-bahan ketagihan. Kalau katakan tidak ni, saya teringat pula lagu Afgan. Katakan tidak. Katakan tidak. Katakan tidak tu sesuai. Ya, Ellie. Baiklah, Ellie. Kalau kita tengok di depan ni, prop-prop ni adalah contoh-contoh. Contoh-contoh bahan-bahan ketagihan. Kita tengok seperti rokok ni. Besar betul rokok ni. Takut saya. Rokok ni. Ini anak-anak murid saya yang buat, Ellie. Ya ke? Ya. Murid-murid umur berapa ni, cikgu? Betul lah. Ini tahap 1, tahap 2 ada jugalah bersama-sama buat. Kreatifnya. Dan di depan ni kita tengok, ni contoh-contoh dadah lah. Ini adalah bentuk pil lah. Bentuk pil. Bentuk pil. Dan ini adalah bentuk kapsul. Okey. Jadi ini terdapat dalam dadah yang cikgu dah terangkan tadi, iaitu heroin dan morfin. Ini adalah contoh macam ganja. Ganja, ini gambar yang Kak Ellie pegang ni. Ini adalah ganja. Contoh daun ganja. Untuk adik-adik, kalau ternampak daun ni, jauhkan diri. Kalau boleh jangan langsung sesekali terasa nak mencuba ke apa, sebab dia sangat membahayakan kesihatan. Okey. Seterusnya kita ada dadah berbentuk heroin. Ini heroin. Ini biasa diambil dalam disuntik ke dalam badan ni, untuk mempercepatkan proses tu. Tapi ada juga yang diambil dalam bentuk pil, dalam bentuk tablet juga. Dan ini boleh menyebabkan ketagihan yang sangat orang kata ambil masa untuk pulih, cikgu. Ya, sangat memang bahaya. akan mengambil masa untuk pulih. Dan sekali kadang-kadang terjebak, susah, Ellie, untuk pulih semula apabila kita sudah terjebak dengan bahan-bahan ketagihan ini. Okey, yang macam Kak Ellie pegang ni, biasanya saya nampak di dalam berita, cikgu. Macam buletin utama dan sebagainya. Saya ternampak ini jenis-jenis dadah seperti ini, dadah yang lain dan juga ada jenis-jenis dadah jenis lain. Yang tadi tu heroin dan morfin tu adalah jenis opiat. Jenis opiat. Jenis opiat. Itu dadah yang lebih kepada dari tumbuh-tumbuhan. Okey. Dan Ellie, penting untuk kita sebenarnya mengambil tahu tentang isu-isu berkaitan klinik kita tentang dadah ketagihan, supaya kita dapat membantu diri kita, mengelakkan diri kita daripada terjebak ke dalam bahan-bahan ketagihan ini. Dan untuk adik-adik juga yang Kak Ellie pegang ni, ini bukan gula-gula. Jangan salah faham. Sebab bentuk dia lebih kurang sama. Kadang-kadang ada anak-anak kecil ni, mereka keliru, cikgu, kan? Mereka tidak tahu, tak ada pengetahuan mengenai bentuk dadah. Jadi mereka ingat gula-gula, makan terus terjebak, kan? Jadi pastikan ini adalah dadah yang kita sebenarnya memang tak nak langsung wujud dalam hidup kita ni. Okey. Baik, cikgu. Seterusnya, cikgu. Okey, baiklah Ellie. Kita juga sebenarnya boleh sentiasa membuat rujukan di internet dan agensi-agensi yang terlibat dengan bahan-bahan ketagihan ni. Agensi apa antaranya, cikgu? Antaranya kalau dadah kita ada AADK. AADK iaitu Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Jadi ingat tu.
kamu boleh dapatkan, tanyalah apa-apa sahaja yang meragukan ya. Dan kita boleh dapatkan risalah-risalah dan juga nasihat daripada mereka. Kalau di sekolah kita boleh berjumpa dengan guru bimbingan dan kaunseling Okey. Okey. Okey, adik-adik dalam talian okey ke? Faham ya anak-anak? Faham tak? Faham, cikgu. Faham, cikgu. Oh, bagusnya. Semangat betul. Okey, Kak Elly nak tanya satu soalan lah dekat murid-murid. silakan. Boleh, cikgu? Boleh, insya-Allah. Okey, kalau Kak Elly pegang satu jenis dadah di tangan Kak Elly ni, adik-adik boleh tolong teka tak? Okey, apakah jenis dadah yang Kak Elly pegang sekarang ini? Kalau tadi cikgu dengan Kak Elly ada terangkan tentang jenis dadah yang berbahaya ni yang sepatutnya kita elakkan. Ni jenis tumbuh-tumbuhan. Siapa Adik-adik nak boleh cuba? teka tak? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba boleh angkat tangan. Zarif Daun dulu. Daun ganja, betul. Pandainya. Okey, satu lagi Kak Elly teka. Yang ni lah. Ini senang ni. Tadi siapa angkat tangan tadi tu? Karami. Arami boleh teka Kak Elly pegang apa ni? Ni ada nama dah kat atas ni. Nampak tak? Nampak tak sayang? Ni tulis ni apa ni? Nampak tak? Tak Hero. nampak? H dekat H depan. Heroin. Hero. Cuba ikut Kak Elly. Hero. Pandai. Hero. Heroin. Okey, ini jenis-jenis dia yang perlu dijauhkan. Okey. Untuk tahap 1 ni kita tak belajar dadah yang pelbagai sangat Elly. Betul. Lebih kepada heroin, morfin dan juga ganja. Untuk jenis yang lain-lain tu kita banyak pelajari pada tahap yang seterusnya. Betul. Okey, untuk penjelasan kita perlu mendedahkan perkara-perkara asas ni kepada murid-murid yang masih kecil. Orang kata melentur bulu biarlah dari rebungnya kerana bila mereka masih kecil itulah mereka perlu mengenali. Ya. Kan, cikgu? Yang paling penting dia perlu mengenali apa dia bahan ketagihan itu. Supaya mereka dapat mengelakkan dan orang kata menyelamatkan diri bila terjebak dengan situasi-situasi yang tidak diingini. Betul Elly. Okey, baik cikgu. Terima kasih di atas penjelasan cikgu berkenaan dengan dadah, alkohol dan juga tembakau. Kita nak berehat seketika. Okey, kita kembali lagi selepas ini di Teras di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teras di Didik TV KPM bersama Kak Elly Arifin di sini dan juga Cikgu Mimi Hafizah serta murid-murid yang comel sangat dalam talian untuk kita sama-sama belajar tentang mata pelajaran pendidikan kesihatan dan bahasa Melayu untuk topiknya katakan tidak. Okey, Cikgu. Betul. Tadi kita dah terangkan tentang penyalahgunaan dadah, alkohol dan juga tembakau. Sekarang ni ada sedikit tambahan informasi cikgu nak sampaikannya. Ya, okey. Elly, yang paling pentingnya untuk ibu bapa di luar sana atau anak-anak untuk mengetahui ataupun mengambil tahu tentang bahan-bahan ketagihan ini. Jadi sebagai ibu bapa di luar sana, diharap dapat memantau anak-anak, jagaan mereka kerana kita tidak tahu siapa kawan-kawan mereka. Jadi penting untuk kita sebagai ibu bapa khususnya mengambil tahu ilmu-ilmu yang berkaitan tentang bahan-bahan ketagihan ini. Dan sebenarnya Elly, bahan-bahan ketagihan ini ada beberapa bahan di dalamnya sebenarnya yang boleh menyebabkan ketagihan. Contohnya seperti tembakau. Dalam tembakau tu sebenarnya ada nikotin. Ada nikotin. Nikotin inilah yang menyebabkan kepada ketagihan itu. Dan tembakau ada nikotin. Betul. Seterusnya? Kalau dalam alkohol, Elly, anak-anak, kita ada kandungan etanol. Kandungan etanol untuk alkohol. Etanol itulah racun yang menyebabkan ketagihan kerana sebenarnya etanol ni adalah sebatian daripada dadah. Ada sebahagian juga daripada dadah. Jadi jika diambil dalam kandungan yang banyak, dalam dos yang banyak, sudah tentu akan memabukkan dan menghayalkan. Dan akhir sekali yang paling kita takut Elly, kita akan apa? Ada
kebergantungan kepada lah. bahan ketagihan tersebut. Dan kalau dadah, Eli, sudah tentu bahan kimia. Bahan kimia yang ada di dalam dadah tersebutlah yang menyebabkan ketagihan dan kebergantungan. Jadi Eli, hari ini kita nak uji lagi sebenarnya anak-anak kita. Anak-anak kita ni faham atau tak apa yang Cikgu Mimi ajar hari ini. Kerana penting sebenarnya untuk anak-anak mengambil tahu. Untuk mengambil tahu tentang bahan ketagihan ini. Pertamanya adalah alkohol. Yang mengandungi etanol. Okey anak-anak, dah bersedia? Saya ulang balik cikgu ya. Sebelum cikgu tanya soalan, alkohol mengandungi bahan ketagihan etanol. Tembakau mempunyai bahan ketagihan nikotin dan juga dadah mempunyai bahan ketagihan bahan kimia yang terdapat dalam dadah. Silakan cikgu. Baiklah, cikgu nak cuba pada anak-anak beberapa soalan. Okey, dah sedia dah? Baiklah, soalan pertama cikgu. Bagus, cikgu. Dah, cikgu. Okey. Soalan cikgu yang pertama. Okey. Apakah jenis-jenis tembakau yang kita telah pelajari sebentar tadi? Okey, Ryan. Bagus. Silakan, Ryan. Rokok. Okey, salah satunya ialah rokok. Okey. Seterusnya cikgu nak tanya soalan yang lain kepada murid lain pula. Ya, okey. Bagus, Ryan. Baiklah. Terima kasih Ryan. Tahniah dapat menjawab dengan baik. Jadi jawapan Ryan tadi ialah rokok, betul Seterusnya soalan cikgu yang kedua ialah apakah jenis-jenis alkohol yang telah kamu pelajari tadi? Siapa nak cuba? Angkat tangan. Okey, bagus Arami. Silakan Arami. Betul. Ada lagi tak nak tambah Arami? Bia. Wine. Okey, bagus Arami. Ada lagi nak tambah? Okey, jadi cukuplah Jadi anak faham. So, betul bia dan wine. Baiklah, soalan cikgu yang seterusnya ialah yang ketiga. Apakah jenis-jenis dadah yang kamu telah pelajari tadi? Silakan. Siapa nak cuba? Hajar. Okey, Hajar, silakan. Apa agaknya jenis-jenis dadah tu? Jenis dadah Hajar. Syabu. Ganja. Okey. Ini juga gajah tadi. Betul. Segajah. Okey, ganja. Pandai. Jawapannya ganja yang disebut oleh Hajar tadi. Jawapannya betul. Jadi untuk tahap 1 ni Eli, kita cuma mempelajari ganja, heroin dan juga morfin. Okey, cikgu tadi cikgu ada bagi tahu berkenaan dengan bahan yang boleh menyebabkan ketagihan dalam ketiga-tiga bahan terlarang ni kan. Okey, mungkin cikgu boleh tanyakan kepada murid-murid untuk bahan terlarang apa yang mereka faham. Baiklah. Okey anak-anak. Boleh tak nyatakan apakah yang terdapat dalam bahan tembakau yang menyebabkan ketagihan? Dalam tembakau. Okey, silakan Arami. Alkohol. Bukan. Bukan cuba lagi. Arami, ada tak anak-anak lain yang nak cuba? Arami nak cuba dulu. Kita bagi apa Arami yang dulu boleh. Bahan yang terdapat dalam tembakau. Yang menyebabkan ketagihan. Kita ketagihan. Ya Zarif, silakan. Nikotin. Betul. Okey, tahniah. Zarif, kau dapat menjawab dengan betul. Okey. Lagi satu, Eli. Okey. Seterusnya anak-anak, apakah bahan yang menyebabkan ketagihan yang ada dalam alkohol? Okey, Ryan. Silakan Ryan. Etanol. Pandainya. Ryan. Alhamdulillah. Jadi yang terakhir cikgu. Yang terakhir. Dadah. Apa dia bahan yang terdapat dalam dadah yang boleh menyebabkan kita kamu ketagih? Bagi dekat Akil. Siapa nak cuba? Akil. Akil, silakan Akil.
Sila Akil. Bahan? Bahan Bahan ialah kimi? Bahan kimi? Ya. Kimia. Ya, bahan kimia. Akil. Tahniah Akil. Tahniah Okey. semua. Okey, alhamdulillah anak-anak telah memahami. Okey, alhamdulillah anak-anak memahami dengan apa pembelajaran kita dan juga ilmu yang disampaikan oleh cikgu hari ini. Cikgu, kita ada sedikit tambahan informasi lagi ya cikgu nak sampaikan di dalam pamflet tersebut. Baiklah, jika kita lihat terdapat sebenarnya banyak juga tanda-tanda tanda-tanda penglibatan dalam penyalahgunaan bahan ni, terutama daripada perubahan fizikal yang kita boleh nampak jika kita mengambil bahan-bahan ketagih. Iaitu pertama kali kita mungkin nampak mata merah. Mata merah Ellie. Okey. Kemudian kita akan kerap gelisah. Rasa gelisah ya. Okey, ini kamu sebenarnya boleh rujuk daripada risalah-risalah keluaran daripada AADK ni. Sebenarnya ada banyak maklumat di dalamnya. Jadi cikgu nyatakan beberapa untuk pengetahuan kamu. Dan sekiranya kamu mengambil dadah kalau dadah, hidung kita kerap berdarah. Hidung kerap berdarah, kerap bersin, hidung berair, pernafasan berbau. Betul, orang tak suka sangat nak dekat dengan orang yang menghisap dadah. Dan yang macam cikgu terangkan dalam slide tadi, berat badan menurun. Itu yang menyebabkan penagih itu dia kurus. Penurunan berat badan itu pula secara tiba-tiba. Tiba-tiba terus merosot. Dan mendadak lah. Ya, mendadak. Dan penampilan fizikal juga merosot. Kalau dulu kemas, sekarang kita nampak bila dah menagih tu, fizikal dia tidak terurus. Percakapan tidak lancar. Tidak waras tidak dapat berfikir dengan waras dan bertindak dengan baik. Koordinasi badan tidak stabil. Kalau macam alkohol tadi jalan terhuyung hayang, tidak dapat membawa kereta ataupun membuat kerja-kerja dengan baik. Dan yang paling penting jika sebagai seorang murid lah, kita hilang konsentrasi kita. Dekat kelas kalau kata murid tu mengambil ganja, tak dapat beri tumpuan apa yang cikgu ajar dalam kelas. Jadi itu adalah sebahagian Ellie, tanda-tanda apabila kita mengambil bahan-bahan ketagihan tersebut. Bahan terlarang. Okey, terima kasih atas tambahan informasi tadi. Mungkin cikgu nak rumuskan terhadap apa yang telah kita pelajari pada hari ini secara keseluruhan. Baiklah, pada hari ini kita telah mempelajari tentang pertama bahan ketagihan itu, iaitu ketagihan kepada tembakau. Kedua ialah ketagihan kepada alkohol. Dan yang ketiga ialah ketagihan kepada dadah. Dan juga kita telah mengetahui apakah bahaya dan kesannya kepada diri kita dan juga orang lain. Dan terakhir ialah kita punya penekanan kita penekanan kita terhadap berkata tidak, kepentingan berkata tidak kepada bahan-bahan ketagihan tersebut. Dan paling penting sekali, cikgu ingin nasihatkan kepada anak-anak di luar sana dan juga ibu bapa, teruskan untuk mendalami ilmu-ilmu pendidikan kesihatan, terutama sekali apabila kita berdepan dengan isu-isu sekeliling kita seperti kesihatan dan juga keselamatan, supaya dapat menjadi panduan dalam hidup kita. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Mimi Hafizah di atas perkongsian ilmu dan juga orang kata pembelajaran kita pada hari ini dalam Teras
Harapnya adik-adik di rumah dan juga adik-adik dalam talian dapat manfaat daripada segala apa yang telah kita pelajari hari ini untuk mata pelajaran pendidikan kesihatan dan bahasa Melayu. Okey, itu sahaja Teras untuk pada hari ini. Harapnya kita jumpa lain waktu dan juga lain hari, insya-Allah. Dan okey, itu sahaja. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye. 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 Bye, cikgu. Bye, cikgu. Murid dapat mendalami ilmu berkaitan pendidikan kesihatan dalam kehidupan seharian. Ini kerana melalui pendidikan kesihatan, kita dapat menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan, terutama isu-isu penyalahgunaan bahan seperti tembakau, alkohol dan dadah. Sebagai ibu bapa, saya amat tertarik dengan mata pelajaran pendidikan kesihatan ini kerana melalui mata pelajaran ini memberi peluang kepada kanak-kanak untuk membolehkan mereka mengamalkan gaya hidup sihat. Di samping itu, melalui mata pelajaran ini dapat memberikan kefahaman kepada kanak-kanak tentang menjaga keselamatan diri sendiri, keselamatan orang lain, alatan dan tempat-tempat aktiviti. Seterusnya, melalui pengajaran pendidikan kesihatan juga, mereka dapat mengetahui isu-isu pendidikan kesihatan yang mempengaruhi kehidupan seharian. Didik TV KPM